Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan lebih-lebih lagi di atas nikmat iman dan Islam yang kita kecapi pada hari ini adalah pemberian Allah kepada kita bersifat sementara, dan segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat pasangan, nikmat segala nikmat-nikmat yang lain itu adalah bersifat sementara sahaja, yang mana bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh mengambil nikmat tersebut tanpa meminta izin dengan kita, kerana itu adalah milik Allah, 100% adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di musim dan musim bencana, iaitu hujan, yang mana telah berlaku banjir, peti di tempat-tempat Selangor, Kuala Lumpur, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila ditimpa kepada kita, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila kamu ditimpa musibah, orang-orang yang ditimpa musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah ditimpa musibah, itu dipanggil ujian. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita sentiasa melanggar perintah Allah dan sentiasa tidak buat apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tergolong dalam golongan orang yang tidak beriman. Itu adalah bala. Lebih-lebih lagi, kita ni tidak lagi diuji dah. Orang lain tengok habis belaka, sekelip mata ada rumah baru nak siap, dan 90% rumah baru nak siap, sekelip mata Allah Ta'ala ambil. Dan ada orang kereta besar-besar pun sekelip mata Allah Ta'ala ambil. Tak boleh nak selamat belaka dah. Hak penting adalah nyawa, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam Islam adalah kena utamakan nyawa kita berbanding daripada harta benda yang lain. Apabila Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk menghirup udara Allah ataupun memberi nyawa kepada kita, hidup kita ni sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
agar setiap musibah yang kita kena itu kita tidak jatuh iman kita dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana kita sebagai hamba Allah, kita kena ingat semua benda ini ya Allah Ta'ala bagi kepada kita akan kembali kepada Allah. Bila kita tahu benda itu akan kembali kepada Allah, kita terima dalam keadaan redha. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam hadis kursi, ma lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyaltamisu rabba siwaya. Siapa yang tidak redha dengan ketentuan aku, tidak sabar di atas bala hak aku bagi, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Di sini Allah Subhanahu Taala perintahkan kepada kita supaya kita beriman, supaya kita redha setiap ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa meredai ataupun orang yang sentiasa sabar, orang yang sentiasa tabah apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Muka surat berapa dah kita ni? 134. Kata Muawiyah. Okey. Qala muallif rahimahullahu taala, kata Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku sangat malu apabila aku menzalimi orang yang tidak dapat ditolong oleh sesiapa pun kecuali Allah Ta'ala. Kata setengah hukama, hendaklah kamu menyebut keadilan Allah padanya apabila kamu menzalimi seseorang, dan menyebut kekuasaan Allah ke atasmu apabila kamu berkuasa. Dan janganlah kamu berbangga menggunakan dua tangan kamu menumpahkan darah, kerana yang membunuh pun akan mati seperti itu juga. Kata Abu Thur bin Yazid, bermula batu yang tidak halal yang dimasukkan ke dalam bangunan rumah adalah cengkeram bagi kebinasaan. Dan sesetengah orang yang berkata, syurga itu negeri kekal, tetapi jika dimasukkan satu atau sepotong kayu hasil dari kezaliman, aku khawatiri ia akan binasa. Iaitu sangat hampir kepada kebinasaan bagi rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Sini dia masih lagi dah cerita masalah raja hendaklah merasa takut dan malu melakukan kezaliman. Dia kata Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku sangat malu apabila aku menzalimi orang yang tidak dapat ditolong oleh sesiapa pun kecuali Allah. Ini hak raja-raja yang sentiasa takut kepada Allah. Dan dia kata setengah hukama, hendaklah kamu menyebut keadilan Allah padanya apabila kamu menzalimi seseorang, dan menyebut kekuasaan Allah ke atasmu apabila kamu berkuasa. Dan janganlah engkau berbangga menggunakan dua tangan kamu menumpahkan darah, kerana yang membunuh pun akan mati seperti itu juga. Dan hak ni maknanya nasihat kepada raja yang tidak malu melakukan kezaliman, ataupun kepada pemimpin yang tidak malu melakukan kezaliman. Dan dia kata lagi, kata Abu Sur bin Yazid, bermula batu yang tidak halal yang dimasukkan ke dalam bangunan rumah adalah cengkeram bagi kebinasaan. Maknanya kalau hak rakyat ataupun hak siapa-siapa pun, sebutir batu kita tidak boleh ambil. Sebutir batu, kalau kita ni sejekar tanah sekalipun, kita tidak boleh ambil hak orang. Dan kalau pemimpin tidak boleh ambil hak rakyat, lebih-lebih lagi banyak berlaku tempat kita seperti mana orang hak nego tepi jalan. Orang hak nego tepi jalan kadang-kadang kena hak pemimpin molek beres, tak ada masalah. Dah kena hak tak molek orang Melayu habis dia hamba. Orang kafir molek ada boleh. Ni hak zalim berlaku ni. Apabila kita seorang yang adil, kita seorang yang takut kepada Allah, kita ni sentiasa menyenangkan hati rakyat. Dia sentiasa tak kira dia nak nego mana, dia nak cari makan. Kadang-kadang nak cari makan tidak boleh, orang lain boleh.
Dah bila orang Melayu sikit tak boleh. Hak buat kenak ke orang Melayu. Dah orang hak kenak orang Melayu juga. Hambak situ hambak sini. Atas bumi ni adalah milik Allah mutlak. Tak kira siapa-siapa nak mari nega atas nama orang Islam, kita kena bagilah. Sebab kita ni pemimpin. Dah jangan kita menyekat. Kadang-kadang kita ni sekat. Kena buat go tu, kena buat go ni. Dah. Dan sesetengah orang yang berkata syurga itu negeri kekal, kata ulama lagi, syurga itu negeri kekal jika dimasukkan satu atau sepotong kayu hasil dari kezaliman, aku khawatiri ia akan binasa. Dan siapa setara tu kalam dia, tingginya kalam dia. Dia kata syurga itu adalah negeri kekal. Kalau ada masuk kayu hak tak molek, kayu hak haram, aku takut syurga pun binasa juga. Hak ni maknanya orang kecek atas dasar rohani dia. Dah, atas dasar naluri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita berkenaan dengan Syarwan, iaitu raja Parsi, di mana beliau mempunyai seorang guru yang mengajar ilmu adab kepadanya, sehingga ia menjadi masyhur dalam ilmu itu. Dan ni nama Syarwan, seorang raja Parsi. Dia kata dia ni belajar ilmu adab sehingga masyhur dalam ilmu adab. Maknanya ilmu adab ni ilmu tasawuf. Pada suatu hari guru tersebut memukulnya dengan ketiadaan dosa, iaitu dengan ketiadaan kesalahan. Lalu ia menyimpan perasaan marah di dalam hatinya. Maka apabila beliau menaiki tahta kerajaannya, beliau berkata kepada gurunya, apakah yang membebankan engkau sehingga memukul aku pada hari sekian-sekian dengan kezaliman? Maka kata gurunya, apabila aku melihat engkau sangat meminati ilmu dan aku berharap engkau memiliki kerajaan selepas bapa engkau, maka aku mengasihi engkau, lalu aku rasakan kepada engkau kezaliman supaya engkau tidak berbuat zalim kepada seseorang. Maka kata Syarwan, zah, elok. Dan dia kata ni seorang yang bakal nak jadi raja, dia belajar. Dia belajar ilmu adab, belajar ilmu tasawuf sehingga dia masyhur dalam ilmu tersebut. Satu hari raja guru dia ni katak dia. Apabila katak dia ni dia sipel, dia ingat. Nah, sehinggalah dia menjadi seorang raja, sehinggalah dia menjadi seorang pemimpin. Dia tanya guru dia balik, dia ingat benda tu, dia tanya, bapa mu katak aku hari tu? Bapa? Dia kata guru dia, aku tengok mu ni kerana terlalu minat dalam ilmu ni, dan aku sayang kamu, sebab itulah aku katak mu. Di situlah raja ni faham, bermakna orang yang kena katak ni tak suka. Dan begitulah apabila dia jadi raja, dia nak katak orang jadi tak gamu. Sebab dia pernah kena, dia pernah rasa dia ni kena katak. Sebab itulah seorang raja ataupun pemimpin, dia mesti mempelajari ilmu syariat, lebih-lebih lagi iaitu ilmu adab. Apabila belajar ilmu adab, tak kira raja ke kita sendiri ke, insya-Allah menjadi seorang yang beradab. Sama ada beradab dengan Allah ataupun beradab dengan manusia. Kadang-kadang kita ni dengan Allah tidak ada adab. Dengan Allah tidak ada adab. Apabila orang azan sekalipun kita buat tak tahu. Apabila kita tengok orang mari maya jemaah, kita buat tak tahu. Apabila kita lalu dekat majlis ilmu, kita buat tak tahu. Bermakna kita ni kurang ajar dengan Tuhan. Kita kurang ajar dengan Allah. Macam mana kita nak beradab dengan Allah kalau kita tidak belajar ilmu adab? Macam mana kita nak beradab dengan Allah kalau kita tidak belajar ilmu yang membaiki adab kita? Tengok dalam semaya adab kita setara mana dalam semaya. Dah, kadang-kadang lepas maya kat punggung gi, adab dengan Allah tu jauh sangat. Apabila kita beradab dengan Allah, lepas maya kita wisalat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajar kita suruh istighfar. Dah, suruh kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Kita tak layak berlaku. Sedangkan itu adab kita sebagai hamba Allah, sentiasa meminta kebaikan daripada Allah. Lebih-lebih lagi, iaitu seorang pemimpin dan seorang raja wajib belajar ilmu adab. Dan dia kata sesetengah raja zaman dahulu menulis syair ini pada hamparan mereka. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu masdaruhu yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabih yad'u alaika wa ainullah lam tanam. Janganlah kamu menzalimi orang bila kamu berkuasa, kerana kezaliman itu akibatnya membawa kepada penyesalan. Kedua mata kamu tidur, tetapi orang yang dizalimi berjaga malam, berdoa tentang engkau, sedangkan mata Allah tidak tidur. Ini raja-raja terdahulu untuk menasihati diri sendiri. Siapa dia tulis dah dekat hamparan, dekat bilik dia, dekat tempat duduk dia, dia tulis nasihat supaya dia tidak menzalimi orang lain. Takutlah orang ni, rakyat ni berdoa kepada Allah dan Allah Ta'ala terima, kerana doa orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah. Dan dikata doa anak panah malam. Dan kata syair lagi, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarih wa ma tadri bima sanad du'a'u sihamul lali nafidhatun walakin laha amadun wa li amadin qida'u. Janganlah kamu memperlekehkan doa serta mempermainkannya. Kamu tidak menyedari bagaimana doa anak panah malam yang sangat membolasi itu bertindak. Baginya menunggu masa untuk mengena sasaran. Dan ini syair-syair dan ulama-ulama terdahulu. Sini digalakkan supaya kita berdoa di waktu malam. Dan berdoa di waktu malam disebut di dalam satu hadis bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang sentiasa dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seorang lelaki yang mana bila dia berjaga malam, dia baca Al-Quran. Kejut malam dia baca Al-Quran. Ini salah seorang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apabila kita kejut malam, paling malah bacalah kul huwallahu ahad. Dan minta kita tergolong dalam golongan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata kul huwallahu ahad itu 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali, 2/3. Kalau kita baca 3 kali, 3/3. Bermakna kalau kita baca kul huwallahu ahad sekali, seperti mana kita baca 10 juzuk. Kalau kita baca 2 kali, seperti mana kita baca 20 juzuk. Kalau kita baca 3 kali, seperti mana kita baca 30 juzuk. Kejut waktu malam baca dan cari surah pendek-pendek keluar Allah hak pada dak. Dak. Sebab itulah ni kita malas dak bahas keluar Allah hak macam. Lepas garik keluar Allah, lepas hisab keluar Allah. Nah, hak lain tak saya baca. Baca keluar Allah saja. Dan Nabi sebut tentang kelebihan kalau kita baca kul huwallahu ahad. Kalau kita baca surah-surah yang lain, lebih-lebih lagi. Hak pendek tu pun setara tu dah fadilah dia. Dan kalau kita baca 30 juzuk sebulan, banyak mana pahala? Hai, banyak. Nah, yang berlaku di mana Selangor, dia ni baca Quran tak banyak. Sehari 2 juzuk ataupun juzuk. Rumah dia habis tergelar air belakang dah. Tergelar belakang air. Tapi tepat dia baca Al-Quran, dia buka Al-Quran, tak ada sedikit abu kena air. Nah, ini kekuasaan Allah. Batu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut
ihfazillah hayahfazuka. Mu jaga hak Allah, Allah Taala akan jaga hak kamu. Hak tu ada bilik semaya kering, hak lain habis penuh, tapi bilik semaya dia molek. Sebab tu Quran ni kalau dalam sehari kita baca 5 lah dah. Sehari 5 lah. Maknanya setiap solat fardu selat. Zuhur selat, asar selat, maghrib selat, isya selat. Sebulan habis. Sebulan habis dah. Habis. Dah kalau sehari 5 lah, sebulan dia berapa? Sejuzuk berapa lah? 10. 2 hari sejuzuk. Nah, kalau 30 juzuk berapa hari? Banyak hari ke? Berapa hari? 60 hari? 30 hari? Ke berapa? 60 hari dah. Lebih kurang 2 bulan. Dah 2 bulan kita khatam dengan kita baca selasari. Payah ke selasari? Tak payah mana tapi tak bunyi. Tak payah mana tapi tak bunyi. Kalau kita baca 1 fardu selah, 2 fardu 2 lah. Dalam masa 2 bulan kita boleh khatam Al-Quran. Ni 20 tahun kita tak khatam sekali habuk. Lagu mana cerita? 40 tahun, 50 tahun tak khatam sekali habuk. Tak malu kau kita dengan Allah? Tak malu tengok Allah Ta'ala tunjuk dah kekuasaan dia atas dunia ni. Tuhan tunjuk dah kebesaran Al-Quran. Wa innahu laha fizun. Allah Ta'ala ni jaga Al-Quran, tapi kita tak sejaga. Baca sehari, subuh selah, zuhur selah, insya-Allah 2 bulan tak ada masalah, khatam. 2 bulan khatam. Kalau setahun berapa kali? 5 kali. Dah 5 kali, 6 kali lebih kurang. Dah patut padan dah tu. Pada kita tak baca tu. Dah sebab itulah Nabi kata apabila seorang lelaki itu berjaga malam dan dia buka lembaran Al-Quran ataupun dia baca salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran, nescaya di akhirat Allah Ta'ala naungi dia di padang mahsyar. Nabi kata nak jaga dah. Hak ni dia kata tadi doa ni sebagai anak panah malam. Itu doa. Doa ni apabila kita berdoa, kita minta betul-betul dengan Allah, Allah Ta'ala terima. Al-Quran kita baca dalam keadaan ngatuk sekalipun Tuhan terima. Kita baca dalam keadaan ngatuk, tak tahu gapo makna, tak tahu ngatuk, Allah Ta'ala tetap terima kerana Al-Quran itu kita tengok pun tetap dapat pahala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Al-Quran itu dikira pahala bukan kata setiap kali baca 1 huruf 1 pahala, 2 huruf 2 pahala. Alif lam mim itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf yang kita baca itu dapat pahala. Dah kalau sehari kita baca semuka dak berapa ratus huruf. Dan apabila kita dapat pahala, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Lebih-lebih lagi dosa-dosa kecil kita ni terlalu banyak. Macam mana cara nak hapuskan dosa-dosa kita? Iaitu dengan kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mengasihi Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia kata tadi, apabila Ahmad bin Tawulun bertindak zalim dan tidak adil, sekalian rakyat jelata bersuara lantang atas kezalimannya itu. Lalu mereka pergi bertemu Sayyidah Nafisah, iaitu Syarifah yang sangat zahid, dan mengadu kepadanya. Maka katanya apabila dia berjalan, kata orang keesokan hari, dia menulis pada kertas dan berhenti pada sesuatu jalan. Tiba-tiba raja itu datang kepadanya. Dia pun berkata, hai Ahmad bin Tawulun. Apabila dilihat dan dikenalinya, raja itu pun turun dari kudanya, kemudian berjalan kaki dan mengambil kertas itu daripada tangannya, lalu dibacanya. Maka setiap helai kertas itu ditulis dengan perkataan, manakala kamu memiliki, kamu membuangnya.
Sesungguhnya kekuasaan kamu itu kamu rasakan, pemberian nikmat kepadamu kamu rasakan. Bila kamu memberi nikmat kamu payahkan, dan bila kamu didatangi rezeki kamu putuskan. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa anak panah malam itu sangat bolos, tidak tersalah dari sasarannya. Istimewanya bagi hati yang kamu pedihkannya dan tubuh badan yang kamu telanjangkannya. Perbuatkanlah apa sahaja yang kamu kehendaki. Kamu semua tetap tabah hati dan kezaliman kamu itu. Kami akan meminta pertolongan dari Allah dan mengadu kepadanya tentang kezaliman kamu. Dan mereka yang menzalimi akan mengetahui bahawa orang akan mengatakannya. Selepas dia berpaling dari mereka, maka sejak itu dan saat itu jugalah dia berlaku adil terhadap rakyatnya. Orang yang berakal akan menegah tangannya daripada berbuat kezaliman. Dia akan berjalan di atas jalan yang adil dan melakukan pekerjaan dengan insaf dan mengingati suruhan Allah ketika terang dan sunyi. Dan ketahuilah bahawa Allah akan membalas segala amal kebajikan dan kejahatan, dan akan menyeksa penzalim itu atas kezalimannya. Nah, hak ni masyhur, kita sudah tahu belaka orang yang zalim akan dibalas azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tidak boleh menzalimi sesiapa pun. Lebih-lebih lagi kita pemimpin tidak boleh menzalimi rakyat, tidak boleh menyusahkan rakyat. Orang nak semaya pun tak boleh. Tengoklah ni, apabila Allah Ta'ala bagi bala bencana besar, semua orang boleh duduk dalam masjid, tak kira agama gapo pun. Tak ada dah SOP. Dah, bila ni SOP, nak masuk masjid tak boleh, ada hak. Dan nak masuk masjid tidak boleh, ada hak. Lah ni Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan Allah, tak ada hak gapo dah. Siapa-siapa boleh masuk masjid. Dulu halang orang dan tak say pergi masjid. Dan ni tengok Allah Ta'ala sendiri hak buka masjid. Sebab itulah apabila berlaku sesuatu musibah, berlaku suatu kezaliman, kita kena ingat kita ni hamba Allah. Kita kena tahu dan kita kena kembali kepada Allah. Setiap apa yang berlaku ke atas kita, kembalilah kepada Allah. Kerana hati yang tenang itu akan hadapi ujian dalam keadaan tenang. Tapi hati yang tidak beriman kepada Allah macam-macam. Dah tengok macam-macam hak duduk kata. Dah hak tu mungkin jauh daripada Allah. Dia sipir dia, kita dekat dengan Allah, gapo hak berlaku kita letak itu adalah takdir Allah. Selamat. Dah, itu adalah takdir Allah. Sebab tu apabila kita tengok sesuatu musibah yang mana benda tu kita tidak boleh terima, contoh kita tengok orang ni accident, dua orang duduk bala, sunat kita menyatakan hadza qaddarullah, ini adalah takdir Allah. Agak-agak masa orang tengah panah tu boleh terima ke tak? Takdir Tuhan ni kena terima. Tak terima. Bila tidak ada ilmu, bila tidak tahu tentang kelebihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kelebihan Al-Quran, tentang kata-kata ulama, dak memang jauh lah. Dak, bukan setakat nak sabar masa tu tak boleh. Orang hak tukar nasihat pun kena hamba. Orang hak tukar nasihat pun kena marah. Tak kena demo tak apa. Demo boleh belaka, duk kata gitu kata gini, tak kena demo. Nah, sebab tu kita sebagai hamba Allah kena pegang kuat-kuat, kita kena beriman setiap apa yang berlaku itu adalah takdir Allah. Rukun iman yang ke-6. Baik dan buruk itu, dah percaya bahawasanya baik dan buruk itu dari Allah. Tu kena pegang situ. Kita suka ke tak suka ke, itu adalah takdir Allah. Dan dia sebut wallahu muwaffiqu liman yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun
وعلى آله وأصحابه وإطراته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير مسألتي وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة مقامي وتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan Allah jua yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Tiada sesiapa yang mempersoalkan apa yang dia buat, sedangkan mereka dipersoalkan. Rahmat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Pada setiap kali para penzikir berzikir kepadamu, dan pada setiap kali pelupa-pelupa itu lupa dari mengingatimu. Juga ke atas ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, keturunannya yang suci dengan rahmat dan kesejahteraan yang berkekalan hingga hari kiamat. Dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik pahala, sebaik-baik hidup dan sebaik-baik mati. Tetapkanlah daku pada agamamu, beratkanlah segala timbanganku, perkuatkanlah imanku, angkatkanlah darajatku, terimalah sembahyangku dan ampunilah kesalahanku. Dan aku bermohon kepadamu darajat yang tinggi dalam syurga. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu perbuatan yang baik-baik dan meninggalkan yang salah, mengasihi orang-orang miskin. Dan aku bermohon supaya engkau mengampuni daku dan mengasihani daku. Dan apabila engkau hendak mengenakan sesuatu cubaan bala terhadap sesuatu kaum, matikanlah aku tanpa dicubai. Dan aku bermohon kepadamu supaya aku mengasihi engkau dan mengasihi amalan yang mendekatkan kepada mengasihi engkau. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepada engkau keimanan yang tidak ragu-ragu, kenikmatan yang tidak akan luput, dan persahabatan dengan Nabi kami Muhammad, pesuruh Allah, rahmat dan kesejahteraan Allah ke atasnya, pada kedudukan yang tertinggi dalam syurga khuld. Pujian itu bagi Allah yang mengurniakan nikmat kepada kita dan menunjukkan kita kepada Islam. Hai Tuhan pembalik segala hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Maha sucilah engkau Tuhan, mempunyai kemuliaan dari segala apa yang mereka sifatkan, dan sejahteralah sekalian Rasul, dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Fakir kepada Allah Ta'ala, Daud bin Abdullah Al-Fatani telah selesai menterjemah risalah yang bernama Muniatul Musalli ini di negeri Mekah Musyarifah pada waktu duha hari Selasa 15 Zulhijjah 1242 Hijrah. Rasul sebaik-baik selawat dan kesejahteraan ke atasnya. Pujian bagi Allah pada awal dan akhir, zahir dan batin, serta rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, ahli keluarga serta sahabat-sahabatnya. Ya Tuhanku, perkenankanlah. Dah kitab ni khatam dah. Dah belakang ni dia ada ni dia apa ni, dia panggil Bujah Mardiyah Warsi Bahasa Malaysia. Ni dia doa-doa banyak dah, doa-doa banyak. Nak baca ke sambung? Sambung sampai habis ada. Kau nak mulai kambing minggu depan? Mana tahu nak pergi buah kambing minggu depan dak khatam ni. InsyaAllah kita baca minggu depan, insyaAllah. Ni siapa bab
Siapa muka surat 154 insya-Allah kita habis dah. Wallahu a'lam. Ada tanya tak? Hah? Ada? Ada tanya? Ada? Ada hanya tak? Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fi din wa alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma alimna ta'wil. Allahumma aghnina bi ilmi wa akrimna bi taqwa. Ya Rabbana anta ilahuna namlaka jahl wa anta arzuqna al-manaf. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.